Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan daripada Allah. Kita meneruskan lagi muzakarah kita menerusi kitab penawar bagi hati, bagi siri muzakarah kita menerusi kuliah online kita, di mana kita akan masuk pada malam ini bab yang seterusnya, iaitulah bab yang keempat di halaman muka surat 38 bagi kitab Jawi. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Kata pengarang, bab yang keempat pada menyatakan dengki. Bab yang keempat ni iaitulah nak menghuraikan kepada kita berkaitan dengan dengki, yang merupakan salah satu daripada sifat mazmumah, sifat yang dicela, sifat yang merupakan kecelaan di sisi syarak. Maka manakala seseorang itu bersifat dengan sifat ni, maka berdosalah dia. Kerana sifat ni sifat yang dicela, sifat yang mazmumah, sifat hati yang mazmumah. Maka oleh yang demikian, kita perlu tahu apakah yang dikatakan dengan dengki ni. Lalu kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bermula dengki itu. Apa yang dikatakan dengan dengki? Makna dengki ni apa dengki? Yang mana dengki daripada perkataan Arabnya hasad, lalu digabungkan dalam pelak Melayu kita, hasad dengki. Walah hasad tu bahasa Arab, dengki terjemahan daripada bahasa Arab yang ialah hasad, tapi digabungkan pelak Melayu kita sebut hasad dengki. Nyakit hasad dengki orang ni. Hasad dengki. Apa tu hasad dengki? Dengki ni apa? Maksud hasad ni apa? Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala, bermula dengki itu, makna dengki ni, iaitulah makna dengki ni, maksud dia mencita-cita, yakni mencita-cita oleh hati seseorang. Dia cita dalam hati dia akan hilang nikmat. Cita hati seseorang supaya hilang nikmat. Nikmat daripada orang lain. Nikmat hak ada di orang lain. Nikmat tu sama ada nikmatnya nikmat dunia, ataupun nikmat tu ialah nikmat agama. Tak kira. Asalkan seseorang ni cita di hati dia supaya hilang nikmat yang dipunyai oleh seseorang. Sama ada nikmat tu nikmat hak betul dunia ke, ataupun nikmat tu nikmat hak betul agama. Nikmat dunia, seseorang itu ada pangkat tinggi, seseorang itu memiliki kekayaan umpamanya,
Oh, cita di hati seseorang tadi, biar hilang nikmat dia. Biar jatuh miskin orang ni. Kalau kata nisbah pangkat, biar jatuh pangkat dia. Kalau buat kerja lagi aku suka. Tu. Cita di hati seseorang, nikmat orang lain hilang. Supaya hilang nikmat dia orang lain tu. Itu hak dunia. Hak agama pun sama. Penyakit hati. Maknanya supaya kita seseorang itu cita di hati dia supaya orang tu hilang nikmat agama. Umpamanya seseorang itu dimiliki oleh diberi milik oleh Allah Taala, dianugerahkan oleh Allah Taala dengan pintarnya dalam agama, alimnya, ilmunya banyak, misalnya ilmunya tinggi. Orang tu pun cita dalam hati dia, dia ni biar jatuh ilmu dia tu. Biar hilang ilmu dia tu, padam muka. Tu. Kita cita di hati kita supaya orang lain, orang ni hilang nikmat dia. Tak kira lah nikmat dunia ataupun nikmat agama. Maka inilah nama dengki. Ataupun dengki ni mencita-cita, yakni oleh hati seseorang, dia citanya akan turun bala, akan turun musibah, turun bala, timpa musibah, timpa perkara tak baik atas orang lain tadi. Hak dia deki tu lah. Itu makna deki. Dia cita di hati dia, timpa bala ke atas orang tu. Bila timpa bala, padam muka. Puas hati aku. Ni dia panggil dengki. Dengki ni cita hati seseorang supaya orang ni hilang nikmat, ataupun seseorang tu cita di hati dia biar orang ni timpa perkara tak baik atas dia, pandai muka dia. Itu nama dengki. Dalam bahasa Arabnya panggil hasad. Maka bila kita tahu makna dengki, makna hasad, apa hukum sifat ni? Sifat dengki ni. Yang mana hati seseorang tu cita supaya hilang nikmat orang tu, supaya jatuh bala ke atas orang tu, pandai muka dia. Dan iaitu hukum dengki hasad ni ialah haram, berdosa, haram, dosa. Ada sifat ni. Bukan setakat berdosa saja. Dosa ni ada kalanya dosa kecil, ada kalanya dosa besar. Ada pun hak ni haram dia lagi dosa besar. Dosa besar dengki ni, hasad ni. Manakala bila kita tahu hasad, dengki merupakan dosa besar, maka manakala orang ni bersifat dengan sifat dengki, orang ni dia cita hati dia supaya orang tu hilang nikmat, jatuh bala ke atas dia, tipu musibah, puas hati seseorang tadi, dosa besar. Bila mengerjakan dosa besar, maka walau sekali hukumnya fasik. Bila dosa besar fasik, walau sekali dengan bersifat-sifat ni. Kerana hukum fasik di seseorang ni ialah orang tu mengerjakan dosa besar walau sekali. Adapun dosa kecil mengekali, baru panggil fasik. Nisbah dosa besar sekali buat, walau sekali jah, fasik dah, tak taubat. Adapun dosa kecil pula naknya mengekali, fasik. Jadi dosa besar sekali saja. Maka orang ni bersifat dengan dengki. Sekali ya, tak taubat, fasik hukumnya. Ni dosa besar, maknanya dengki ni haram lagi dosa besar. Bahkan kata pengarang rahimahullahu ta'ala adalah iyo sifat dengki ni satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Sifat hati, penyakit paling besarnya di antaranya dengki. Salah satunya dengki. Di antara lainnya riak, takabur. Ni semua penyakit hati yang besar. Dengki, takabur, riak. Ini satu penyakit hati yang besar. Maka di antara satu penyakit hati yang besarnya iaitulah dengki ataupun hasad. Mana dalil? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, rawahu Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengki ni, al-hasadu, dengki ni kata Rasulullah,
Yakulul hasana. Memakan ia sebab deki ni, seseorang tu berdeki, memakan akan segala kebajikan, akan segala pahala kebajikan. Kata deki ni akan makan segala pahala kebajikan kita, bandingnya makan tadi tu seperti memakan oleh api akan kayu api. Apa maksud makan? Dikehendaki dengan memakan di sini ialah membinasakan. Jadi kata Nabi SAW, deki-deki ni ianya membinasakan pahala kebajikan kita. Menyebabkan pahala kebajikan kita ni binasa, jadi tak ada, terhaki. Serupalah semacam sebagaimana membinasakan api. Api ni boleh membinasakan akan kayu api. Kan api, kayu api, bila terbakar, jadi tak ada, makin tak ada, jadi makin habu, hilang kayu api. Akhir-akhirnya hilang, tinggal abu saja. Begitulah orang yang bersifat dengan sifat dengki, pahala dia makin tak ada, makin tak ada, makin tiada, makin hilang, makin haki. Allah besarnya sifat dengki ni. Yang mana dengki tadi kita cerita dalam hati kita, orang tu hilang nikmat. Tiba-tiba secara tidak langsung kita hilang. Apa hilang di kitanya? Hilang bekal akhirat kita, na'udzubillah. Allah besarnya penyakit hati ni. Inilah besar penyakit hati. Penyakit hati yang nama dengki ni. Bukan setakat ianya dosa besar, tak cukup. Bukan setakat tu saja gerungnya dia ni. Penyakit hati dengki ni bahkan memakan pahala kita nak pula, na'udzubillah. Sebagaimana api kita cucuk, kita bakar di kayu api, semacam itulah dengki ni akan membinasakan pahala kebajikan kita laksanakan. Allah Ta'ala terima, dapat pahala kita tu habis hilang. Satu demi satu terhaki. Sebab seseorang itu berdeki. Ini besarnya maknanya ketakutan, kegerunan seseorang yang bersifat dengan sifat hati, iaitulah deki, tak pandai. Pahala kita entah ke mana, terhaki, habis pahala kita. Hak kita duk buat selama ni. Ini sifat deki. Bahaya. Baik. Sabda Nabi dan sabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. La tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi bersabda, jangan dengki, kata Nabi. Jangan dengki setengah kamu akan setengah. Jangan duk saling berdengki antara kamu, kata Nabi. Dan jangan memutuskan rahim setengah kamu akan setengah. Jangan duk memutuskan silaturahim antara kamu ni. Jangan, sesama kita jangan. Dan jangan marah setengah kamu akan setengah. Setengah kamu dengan setengah. Jangan duk saling marah, memarahi, jangan. Nabi larang. Dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah. Bila? Pada ketika bertemu. Bertemu je paling muka. Bertemu je maknanya tak mahu pergi dekat. Ini dia panggil seteru. Jangan kamu berseteru, bermusuh setengah kamu dengan setengah. Jangan. Nabi larang kita berdeki sesama kita, memutuskan silaturahim sesama kita, duk marah sesama kita. Maknanya berseteru sesama kita, jangan. Sesama Islam jangan berseteru. Jangan maki-memaki, jangan marah, jangan berdeki, jangan, kata Nabi SAW. Lalu tu Nabi perintahnya, dan hendaklah ada kamu bersaudara, hei sekalian hamba Allah Ta'ala. Hei umatku, mu kena bersaudara. Bila bersaudara, jangan berdeki sama-sama kamu. Jangan putus silaturahim di antara kamu. Jangan duk marah di antara kamu. Jangan duduk berseteru di antara kamu. Jangan. Kamu kena bersaudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini larangan yang menunjukkan kepada kita haramnya, iaitulah sifat deki ni ada pada diri seseorang. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dabba ilaikum da'ul umami qablakum
al-hasadu wal baghdha al-hadis. Apa dia lagi lah maksudnya al-hadis tu mu sambung sendirilah. Maksudnya ada lagi. Cuma dia ambil sekerak je tepat hak nak. Artinya berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu, kata Nabi. Nabi kata berjalan kepada kamu, hei umatku, iaitulah penyakit segala umat hak dulu-dulu daripada mu ni. Umat Nabi-Nabi dulu, umat Nabi-Nabi terdahulu, umat dia tu ada dah penyakit ni. Tiba-tiba berjalan di kamu. Apa maksud berjalan di kamu ni? Berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu. Apa dia? Dengki dan sangat benci. Ni penyakit hak dulu-dulu. Jadi apa maksud berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dulu-dulu? Maksud berjalan. Dikehendaki dengan berjalan, kata Nabi. Dikehendaki dengan berjalan di sini, di hadis Nabi ni, kata pengarang, ialah melarat dan berjangkit. Maknanya berjalan di situ dengan makna melarat. Melaratlah kepada kamu, hei umatku, gitu. Berjangkitlah di kamu, hei umatku. Dabar tu maknanya berjangkit. Seperti mana COVID ni lah. Setuh berjangkit, setuh berjangkit, setuh melarat. Tu. Maknanya penyakit dengki, penyakit benci ni ialah penyakit umat-umat dulu-dulu. Lalu tu tak sudah sana jakit paku satu umat siapalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyakit ni penyakit umat-umat dulu. Sebagaimana kita maklum kisah Qabil dan Habil tu. Yang mana mereka ni saling deki, salah seorang daripadanya deki. Ni umat hok dulu, nyakit umat dulu. Deki. Deki. Maknanya seseorang tu, pasangan tu boleh hak comel, dia dak. Pasangan dia ni deki. Jadi membunuh ketika tu. Bunuhlah saudara dia sama sendiri. Ni semua mari daripada penyakit dengki. Yang mana penyakit dengki ni, kata Nabi, ialah penyakit hak diwarisi daripada umat-umat yang terdahulu. Berjakit sebagaimana COVID tu lah. Tak hilang penyakit ni. Ini besar. Penyakit hati namanya dengki. Habis itu. Dan bermula sebab bagi dengki itu ada kalanya takabur. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.